Mari kita ngaji. Mari ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Kitab Faridah Kitab Faridah. Insya-Allah. Kitab Faridatul Faraid. Nampak tak? Dapat. Okey. Masih tinggal. Waalaikumsalam. Siapa ingat hari tu tolong bagi tahu, tolong maklumkan muka surat berapa Kitab Faridah hari tu sambungan. Siapa diikut hari tu? Sambungan Kitab Faridah daripada awal hari tu. Kita baca mukadimah hari tu tak habis lagi. Sambungan mukadimah. Siapa ingat? Siapa ada catat hari tu? Siapa ada catat? Tolong maklumkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam hadir semua. Selamat petang. Moga sihat afiat semua. InsyaAllah hari ni kebetulan tak ada kelas. Jadi saya nak buat kelas sambungan kitab ni lah. Kitab Faridah. Siapa ingat hari tu ada muka surat apa? Siapa ada catat hari tu last muka surat berapa? Tolong respon sikit. Masih Azman. Azman muka surat berapa Azman? Kitab Faridah itu Azman. Dia ada dua edisi kitab ni, satu warna ni, satu warna merah. Kita tahu stok muka surat 4. Muka surat 4 Kitab kita sama ke virus? Tak ingat. Nak kena rotan ni tak tanda. Belum ada kitab lagi. Azman kau pindah duduk Malaysia Azman. Tak ada datang sini beli kitab sini Azman. InsyaAllah. Muka surat 4. Kita ambil pada kata wasammaituha faridatal faraid. Ambil situ Kalau kitab saya ni muka surat 4. Baik. Kita ambil dekat wasammaituha. Kita ambil wasammaituha faridatal faraidi fi ilmi al-aqaid. Kita ambil situ. Kalau kitab saya ni muka surat 4. Kalau kitab ni muka surat 4, dia tak jauh kot. Tak jauh lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 'Ala Allah tawakkalna. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 'Ala Allah tawakkalna. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 'Ala Allah tawakkalna. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Suara clear tak? Suara okey tak? Suara clear tak? Respon sikit sahabat. Suara clear tak? Okey. Alhamdulillah. Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Wa sammaituha faridatal faraidi fi ilmil aqaidi. Dan hamba kata tuan pengarang. Dan hamba kata tuan pengarang. Hamba namakan dia risalah ni. Faridatul faraid, pada menyatakan, pada bicara, yakni pada membahaskan ilmu aqaid. Jadi dalam kitab ni sahabat, dalam kitab ni nak membicarakan, nak membahaskan tentang ilmu yang bersangkut paut dengan aqaid, yakni kepercayaan di dalam hati. Kepercayaan di dalam hati. Jadi di sini nanti bila kita belajar kitab ni, kita dapat membezakan manakah aqaid ataupun pegangan ataupun simpulan iman yang benar dan yang salah. Dengan kita mengaji kitab ni nanti kita boleh membezakan manakah akidah yang betul dan manakah akidah yang salah. Baik, insya-Allah. Yang belum follow saya boleh follow lah. Boleh follow, nanti boleh teman jangan lupa onkan butang apa tu, notification tu. Nanti kalau saya buat live bila-bila boleh tahu. Ataupun yang nak tahu jadual kelas-kelas pengajian, boleh DM saya nanti. DM saya akan bagi nombor WhatsApp. Nanti kita masuk dalam grup, insya-Allah. Wa sammaituha faridatul faraid. Jadi kitab ni diletak nama apa? Faridah. Kitab Faridah. Permata yang bernilai di dalam membicarakan ilmu akidah. Nak menceritakan ilmu yang ada di dalam kitab ni, ibaratnya bandingannya seperti permata, yakni sangat-sangat bernilai, sangat-sangat bernilai. Tidak semua orang memilikinya. Sukar, banyak cabaran untuk mendapatkannya. Tetapi dia sangat-sangat bernilai. Jadi siapa-siapa yang bersungguh-sungguh mencari permata ni, siapa-siapa yang bersungguh-sungguh mencari permata, bermujahadah, tidak putus asa, tinggi harapnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul ikhlas hatinya, apabila dia memperolehi permata tadi, maka dialah yang paling beruntung sekali. Begitulah ibaratnya ilmu yang ada di dalam kitab Faridatul Faraid. Barang siapa yang mengaji, belajar bersungguh-sungguh, istiqamah, rajin, buat catatan. Jangan malas buat catatan ataupun buat rakaman. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat kita Azman yang selalu buat rakaman video-video ni dan dia letak di YouTube dia. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah Azman. Kerana saya tak sempat nak buat tu. Jadi ada sahabat kita Azman tolong sudi nak tolong rakam. Terima kasih. Jadi kawan-kawan boleh follow ni, follow Azman ni. Dan kawan-kawan yang dalam ni lah saling bersahabat, saling berkawan. Dia apa-apa info senang kita nak kongsi, insya-Allah. Untuk rakaman-rakaman yang sebelum ni ada Azman, ada pada YouTube Azman tu, nanti tengoklah. Mujur ada sahabat yang boleh tolong buat rakaman begitu. Jadi kawan-kawan yang ketinggalan boleh tengok balik. Ataupun ada isi-isi penting yang tertinggal, yang tak sempat nak catat dalam kelas, boleh tengok balik di YouTube tu. Oh, ada bunyi ada bunyi dekat ni kat rumah, maklumlah. Bunyi kucing, bunyi orang, bunyi pinggan, bunyi mangkuk semua ada. Ini bukan kat masjid. kat masjid surau tak ada, ni kat rumah. Al-ma'lum lah. Baik. Sambung. Tapi still clear kan suara kan? Dengar kan? Suara saya dengan suara pinggan mana kuat? Suara saya dengan suara pinggan mana kuat? Clear tak? Okey, beres. Beres. Baik.
Wa 'ala Allah ta'ala a'tamidu wa min faydhi fadlihi astamidu. Dan atas Allah Subhanahu wa ta'ala aku berpegang, aku bergantung, kata musannif. Meskipun pada zahirnya musannif ini berusaha berikhtiar mengarangkan kitab ni, mengarangkan kitab ni, meskipun pada zahirnya musannif berusaha berikhtiar, tetapi pada hakikatnya hatinya tetap bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara faedah, di antara faedah bagi mereka-mereka yang telah mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hati mereka senantiasa bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengenal Allah, dia tidak akan meletakkan keyakinannya pada diri sendiri, tetapi orang yang mengenal Allah sentiasa meletakkan keyakinannya kepada Allah. Kita jangan meletakkan keyakinan pada diri kita, kerana diri kita ni tidak sempurna. Kerana diri kita ni lemah, diri kita dhaif, ilmu kita dhaif, kesabaran kita dhaif. Sebab tu jangan salah meletakkan keyakinan. Jangan yakin pada diri, sahabat. Yakin pada Allah yang Maha Kuasa memberi pertolongan kepada kita pada bila-bila masa yang Allah kehendak. Barang siapa yang berpegang kepada Allah, hatinya bergantung kepada Allah, dia tidak akan berputus asa untuk bermujahadah, berterus-terusan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak tersilap, kita banyak terpengaruh dengan perkataan ataupun cogan kata yakin pada diri, yakin pada diri. Salah sebenarnya, kita kena yakin pada Allah, jangan yakin pada diri. Kerana diri kita ni makhluk. Jangan yakin pada makhluk, jangan bergantung dengan makhluk. Kita diminta supaya Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita kekayaan hati. Apa maksud kekayaan hati? Hati kita kaya daripada makhluk. Hati kita tak berhajat, tak bergantung kepada makhluk. Tetapi hati kita sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara faedah yang diambil, yang dapat diambil oleh orang-orang yang telah kalau Allah Ta'ala tidak memberikan ilmu dan kefahaman, mustahil musannif ni boleh mencurahkan ilmunya di dalam kitab ni, dalam risalah ni. Sebab tu dia bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah dengan karangannya. Dan daripada limpah kurnianya aku menuntuti pertambahan. Aku meminta kepada Allah Ta'ala agar memberikan, mengurniakan pelbagai jenis pemberian yang baik-baik, yang elok-elok, supaya Allah Ta'ala menambahkan lagi keberkahan, supaya Allah menambahkan lagi keberkatan, supaya ramai lagi orang boleh ambil manfaat daripada kitab yang dikarang ni. Makin ramai orang yang mengaji kitab ni, makin ramai orang yang memahami kitab ni, ilmu yang ada dalam kitab ni, makin ramai orang yang dapat mengambil faedah daripada karangan kitab dalam ni, maka semakin bertambah-tambahlah anugerah Allah kepada beliau. Semakin banyaklah jariahnya, pahala beliau. Seperti mana Nabi SAW bersabda tu, ada 3 benda yang apabila kita mati, dia boleh jadi jariah. Di antaranya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat. Jadi selama mana orang mengambil manfaat daripada ilmu yang kita kongsikan, maka insya-Allah kalau waktu kita berkongsi itu tadi dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, maka pahalanya akan jadi mengalir sentiasa selama-lamanya sampai kiamat. Sebab tu sahabat-sahabat kongsi-kongsikan. Kalau ada program-program yang baik, program ilmiah yang mendekatkan hati kita kepada Allah, kongsi-kongsikan supaya dia jadi jariah bagi diri kita, insya-Allah. Jadi di dunia pun kita nak berniaga, di hari kiamat pun kita nak kena berniaga juga. Perniagaan akhirat, insya-Allah. Baik, sambung lagi. Bermula ilmu tauhid itu, dia nak terangkan dulu sebelum membahaskan sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi zat Allah. Terlebih dahulu musannif nak memperkenalkan ilmu tauhid ni ilmu apa.
supaya kita yang belajar, yang nak mengaji, yang nak ambil tahu ni tahu tujuan ke mana kita nak pergi. Kita belajar ni apa kepentingan ilmu ni. Baik. Bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan. Jadi dalam ilmu tauhid ni nak dihimpunkan, nak dikumpulkan, nak dihuraikan tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan i'tikad, dengan akidah, dengan pegangan kepercayaan di dalam hati. Jadi di sini nanti kita boleh membeza sampai satu peringkat, kita boleh membezakan, oh inilah fahaman yang betul, ini fahaman yang salah. Jadi di sinilah nanti baru kita boleh mengambil fahaman yang betul sebagai akidah dan membuang jauh-jauh akidah yang sesat. Akidah yang boleh membatalkan iman kita, sahabat. Jadi siapa-siapa yang ada rasa risau bimbang, takut rosak akidah, takut rosak akidahnya menyimpang, maka belajarlah. Daripada belajar daripada ilmu tu nanti baru kita boleh membezakan mana fahaman yang betul, mana fahaman yang salah. Kemudian bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan. Kerana dalam hati kita manusia ni, meskipun kita kata kita orang Islam, tetapi sebenarnya macam-macam pegangan, pelbagai pegangan ataupun pelbagai kepercayaan di dalam hati. Di sinilah perlu kita memastikan pegangan dalam hati kita itu sah ataupun tidak. Sah ataupun tidak. Masing-masing ada pegangan, masing-masing ada kepercayaan. Tapi kepercayaan yang bagaimana? Yang sah. Di sini perlu kita pastikan, sebab pegangan ni, akidah ni sahabat-sahabat, apabila akidah kita salah, maka kita tidak beriman. Na'udzubillah min zalik. Barang siapa yang memiliki akidah yang salah, hakikatnya dia tidak beriman dengan Allah. Meskipun pada zahirnya menunaikan syariat Allah, sembahyang, puasa, menutup aurat dan sebagainya. Oleh yang demikian, wajib bagi diri kita memastikan akidah kita betul ataupun salah. Macam mana kita nak memastikan akidah ataupun pegangan dalam hati benar ataupun salah? Tak lain dan tak bukan dengan kita menuntut ilmu, dengan kita belajar. Sama seperti kalau sahabat-sahabat nak memastikan bacaan Quran sahabat betul ataupun salah, sahabat akan perlu menuntut ilmu tajwid, mengaji ilmu Quran. Di situ nanti kita boleh semak bacaan kita betul ataupun salah. Apabila kita jahil, kita takkan dapat membezakan mana yang betul, mana yang salah. Okey, sambung lagi. Tak nak buang masa tak banyak. Jadi barang yang diiktikadkan, bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama. Makna undang-undang Allah yang diambil daripada dalilnya yang diyakinkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi daripada ilmu yang diyakinkan, dalil yang diyakinkan, iaitu Al-Quran ataupun hadis. Jadi dalam kitab ni akan dibawa sekali datang, bawa datang sekali dalil, makna bukti-bukti di atas pegangan dan kepercayaan. Kemudian apa yang nak diceritakan dalam kitab ni, dalam ilmu tauhid ni, apa yang nak diceritakan? Dan bicara ilmu ini, makna dan perbahasan ilmu ini, dan perbincangan ilmu ini pada zat Allah Ta'ala. Nak membicarakan tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sekira-kira barang yang wajib baginya, bagi zat Allah. Jadi dalam kitab ni sahabat-sahabat nak dihuraikan, nak dinyatakan apakah sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah. Apakah sifat yang wajib? Apa maksud wajib di sini? Wajib akli. Wajib akli. Apa erti wajib akli? Perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada. Perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada semata-mata. Perkara tu tak boleh berubah menjadi tiada. Itu yang dimaksudkan dengan wajib akli. Maka apakah sifat-sifat yang wajib bagi Allah? Apakah sifat-sifat yang akal kita menghukumkan mesti ada pada Tuhan? Dia sebagai Tuhan, apakah sifat yang mesti ada pada Tuhan? Apa dia? Jadi dalam kitab ni dia akan terangkan. Wajib kita kena tahu.
Dan wajib kita berpegang di dalam hati. Bila kita dah faham apakah sifat-sifat yang wajib bagi Allah, maka pegang dalam hati, jadikan dia sebagai pegangan kita. Itu yang dimaksudkan. Jadi bagi sahabat-sahabat, kawan-kawan yang dah mengaji, yang dah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu, yang belum belajar, yang belum mengaji lagi ilmu sifat 20 ni, ilmu akidah ni, mari belajar sahabat. Ilmu ni bukan ilmu sunat, ilmu ni bukan ilmu yang harus, ilmu ni ilmu yang wajib di sisi akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Di antara perkara yang telah diijma'kan oleh ulama. Kita jangan melawan ijma', kita jangan meninggalkan ijma'. Quran dan hadis itu dah memang yang terutama. Quran hadis itu yang dah paling utama sekali. Tetapi tak semua hukum hakam itu dinyatakan oleh Allah dan Rasul secara terang jelas di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Dengan sebab itu kita berkehendak berhajat kepada ijma' ulama, ulama yang mujtahid. Mereka saling berbincang, mereka saling bertukar-tukar ilmu untuk membahaskan perkara-perkara yang tersembunyi di dalam Al-Quran dan hadis, supaya kita orang awam ni boleh mengambil manfaat daripada Al-Quran dan hadis. Jadi wajib belajar ilmu tauhid ni adalah suatu perkara yang diijma'kan oleh ulama. Diijma'kan oleh ulama. Kalau tuan-tuan sahabat-sahabat nak mencari hukum tentang wajib ni belajar sifat 20 ni dalam Quran secara terang nyata, memang takkan jumpa. Begitulah juga dalam hadis, takkan jumpa hukum wajib mempelajari ilmu tauhid, ilmu sifat 20 ni. Kerana perkara ini adalah perkara yang diijma'kan oleh ulama. Jadi tak peliklah sahabat, ada di kalangan kita ramai yang menentang, ramai yang menentang pengajian sifat 20 ni di atas alasan perkara ini, kewajipan belajar ilmu tauhid ni, usuluddin sifat 20 ni tidak ada dinyatakan oleh Allah dalam Quran, tidak ada dinyatakan oleh Rasul dalam hadis-hadis baginda. Sebab tu bertentangan. Ini yang menjadi pertentangan ni. Fahaman ni yang menyebabkan kacau bilau ni. Apa yang datuk nenek moyang kita yang dah belajar, yang dah amalkan betul dah daripada dulu, tiba-tiba datang golongan ni mencantas, mengatakan amalan akidah nenek moyang kita, datuk nenek kita tu semuanya salah, tak betul. Orang yang berpegang dengan akidah sifat 20 ni semuanya salah. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati sahabat, moga Allah pelihara kita daripada terpedaya dengan akidah tu. Akidah yang menolak, yang mengatakan tidak wajib belajar ilmu sifat 20 ni. Jadi kita mari kita belajar, mari pakat-pakat ajak kawan-kawan kita mengaji sama-sama, belajar sama-sama. Tak peduli siapa kawan kita, apa warna rambut dia, apa bangsa dia. Kalau dia Islam, ajak dia mengaji. Kita usaha setakat mana yang boleh kita bantu kawan-kawan kita. Kita tak nak mereka terhanyut. Kita tak nak mereka tu diambil, dicuri, dirampas oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab. Untuk apa? Untuk menyebarkan fahaman-fahaman mereka yang menyalahi dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kena bertolong-tolongan, ta'awanu, saling membantu, alal birri wat taqwa, di atas kebaikan, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambung lagi. Dan bicara ini, jadi dalam kitab ni nak membicarakan apakah sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Pertama-tama sekali sahabat, tolong fahamkan dulu erti wajib ni. Wajib akli. Wajib akli. Hukum akal ada 3, jangan lupa. Hukum akal ada 3. Yang pertamanya wajib akli, yang keduanya mustahil akli, yang ketiganya harus akli. Sahabat-sahabat, siapa yang belum faham lagi tentang hukum akal yang 3 tadi, tolong komen sikit. Siapa yang tak faham tentang hukum akal yang 3 tu, tolong komen sikit. Kalau ramai yang tak faham, saya nak ulang sekejap. Sebab benda tu penting. Memahami hukum akal tu penting sangat-sangat dalam kita nak belajar ilmu tauhid ni. Kerana kalau kita tak faham lagi hukum akal yang 3 tu, nanti masalah kita akan tersangkut nanti. Siapa yang tak faham lagi, tolong komen sikit. Jangan malu, jangan segan, kita nak belajar. Kita nak belajar sama-sama sahabat. Kita tak nak mengaji laju-laju. Tujuan saya buat kelas ni nak berkongsi, mudah-mudahan ada kefahaman. Bila ada faham, baru kita seronok nak belajar. Bila kita faham, baru kita seronok nak mengaji. Kalau banyak masalah yang kita tak faham, nanti jadi bosan, jadi boring belajar. Nanti lama-lama kita tinggalkan ilmu. Jadi siapa lagi yang tak faham? Siapa nak minta saya ulang? Tolong komen sikit.
Siapa nak saya ulang yang dikehendaki dengan hukum akal tu? Itu formula penting dalam nak belajar ilmu tauhid. Boleh jadi ada kawan yang dah baru masuk, baru jumpa live ni kan. Jadi saya nak kongsikan sebelum kita pergi jauh nanti, sementara awal lagi ni boleh pandang-pandang belakang lagi. Muka surat berapa? Kitab saya muka surat 4. Muka surat 4. Okey, saya ulang sekejap Tolong buat catatan, tolong catat, tolong tulis, tolong catat. Jangan malas. Baik. Insya-Allah kita ulang. Untuk kawan-kawan kita yang belum sempat, yang tertinggal, yang baru masuk, yang baru jumpa live ni, jadi kita ulanglah. Yang dah tahu alhamdulillah. Insya-Allah sahabat, kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang dah faham, tapi kadang-kadang saya selalu ulang benda sama kerana saya nak meraihkan kawan-kawan yang baru nak masuk. Saya nak konsep dia sama. Misbahul Munir, Fadilatul Faraid, Risalah Tauhid sama. Tapi yalah, ada di kalangan kawan-kawan kita yang tak pernah tahu lagi. Jadi jauhi hati kita sahabat, jaga hati kita daripada kadang-kadang dalam diri kita ni ada sifat sombong. Kita kena raikan juga kawan-kawan kita yang baru nak belajar. Kawan-kawan kita yang baru nak dengar, kita kena raikan. Dulu pun kita seperti mereka. Dulu pun kita tak pernah dengar, kita tak pernah tahu dan tak pernah faham. Orang lain pun macam tu. Orang lain pun macam tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita raikan insya-Allah. Baik, yang pertama, hukum akal terbahagi kepada 3. Yang pertama dipanggil wajib akli. Yang kedua dipanggil harus akli. Yang ketiga dipanggil mustahil akli. Jadi hukum akal ada 3. Hukum akal ada 3. Wajib, mustahil, harus. Apa erti wajib akli? Wajib akli bermaksud sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan, yang akal kita menentukan, yang akal kita menetapkan perkara itu mesti ada semata-mata. Mesti ada semata-mata. Tidak boleh berubah menjadi tiada. Dia tak boleh hilang, dia tak boleh tiada. Dia duduk dalam keadaan mesti ada sahaja, mesti ada semata-mata. Itu yang dikehendaki dengan wajib akli. Baik, mana contoh dia? Terima kasih. Mana contoh dia? Contoh perkara yang wajib akli tadi, yakni perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sahaja, tidak boleh berubah menjadi tiada. Contohnya ada Allah Ta'ala. Adanya Allah. Sifat ada pada Allah tu. Sifat ada pada Allah tu hukumnya wajib, yakni wajib akli. Mana-mana kita yang beriman wajib akal kita menghukumkan dan percaya bahawasanya Allah Ta'ala ataupun Tuhan itu wajib ada, sedia kala lagi, sentiasa bersifat ada, dan selama-lamanya ada Allah Ta'ala, tidak akan berubah menjadi hilang, tidak berubah menjadi tiada Allah, tidak boleh berubah menjadi binasa. Itu erti wajib akli. Selain daripada itu, mana contoh lagi wajib akli? Sifat kuasa pada Allah, sifat kuasa pada Allah, sifat ilmu pada Allah. Jadi sifat ilmu pada Allah ni wajib, mesti ada. Akal kita menghukumkan mesti Allah Ta'ala mengetahui, sedia kala lagi dan sentiasa Allah mengetahui, dan pengetahuan Allah Ta'ala itu berkekalan selama-lamanya, tidak akan binasa. Itu contoh wajib akli. Baik, sekarang kita pindah pula kepada hukum akal yang kedua, iaitu mustahil akli. Mustahil akli. Baik, apa erti mustahil akli? Mustahil akli bermaksud sesuatu perkara yang dihukumkan oleh akal kita dengan mesti tiada. Mesti tiada. Sesuatu perkara yang akal kita tidak boleh menerima kewujudan dia sekali-kali. Bahkan akal kita mesti menghukumkan tiada semata-mata. Dia tak boleh berubah menjadi ada. Sampai bila-bila pun dia tak boleh berubah menjadi ada.
Kerana dia perkara yang mustahil akli. Mana contohnya perkara mustahil akli? Banyak. Di antaranya sifat lemah pada Allah contohnya. Sifat lemah pada Allah hukumnya mustahil akli. Iaitu perkara yang akal kita tak boleh menerima selama-lama. Adanya sifat lemah pada zat Allah. Adanya sifat tuli pada zat Allah. Apa lagi? Perkara yang menjadi perkara yang termasuk di dalam hukum mustahil akli, menyerupai Allah bagi segala sesuatu yang lain. Menyamai Allah dengan yang lain adalah perkara yang mustahil. Menyamai zat Allah dengan zat yang lain, perkara yang mustahil akli, tak masuk akal, tak boleh terima sekali-kali. Menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluk, mustahil akli. Menyerupai perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, masuk dalam perkara mustahil akli, perkara yang akal tak boleh membenarkan sekali-kali. Mesti sentiasa Allah Ta'ala tu sejak azali, sejak sedia kala dia tidak serupa dengan makhluk dalam apa jua bentuk sekalipun, dalam apa jua sudut sekalipun, tidak serupa Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Kerana menyamai Allah dengan makhluk, serupa Allah, sebanding Allah dengan makhluk, semisal Allah dengan makhluk, secontoh Allah dengan makhluk itu adalah perkara yang tidak boleh diterima pada akal sekali-kali selama-lamanya. Contohnya Allah, nak dikatakan Allah itu berjirim, nak dikatakan Allah Ta'ala itu berjisim, itu termasuk dalam perkara yang mustahil akli, perkara yang tidak boleh diterima pada akal sekali-kali. Dan yang ketiga, hukum akal yang ketiga dinamakan harus akli. Harus akli. Apa tu harus akli? Harus akli ini bermaksud sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan, boleh ada dan boleh tiada. Itu harus akli. Ada pun boleh diterima, tak ada pun boleh diterima pada akal. Saya harap sahabat-sahabat boleh faham. Kalau tak faham pun tak apa, kita mengaji lagi, nanti kita ulang-ulang lagi insya-Allah. Mana contoh perkara yang menjadi harus akli ni sahabat? Contohnya kewujudan alam ini, kewujudan makhluk ini, kewujudan diri kita ni. Segala nikmat yang kita perolehi ni semuanya masuk di dalam perkara yang harus pada akal. Harus pada akal. Sebab tu kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Ada manusia yang hidup, ada manusia yang mati, ada manusia yang sehat, ada manusia yang sakit, ada manusia yang berilmu, ada manusia yang jahil, ada yang taat, ada yang maksiat. Kerana apa? Kerana perkara itu termasuk di dalam hukum apa? Harus akli. Ada orang yang taat, akal boleh terima. Ada orang yang melakukan maksiat, akal boleh terima. Ada orang yang alim, akal boleh terima. Ada orang yang jahil, akal boleh terima. Ada yang baru lahir hari ini, akal boleh terima. Ada yang mati hari ini, akal boleh terima. Itu yang dimaksudkan dengan harus akli. Okey sahabat, jelas tak? Jelas tak sahabat? Respon. Ni tengah duk galit catat galit buat catatan. Galit buat catatan tak apa. Jangan terlelap. Jangan terlelap, jangan tertidur. Manalah tahu ni 67 orang ni, 7 orang aja yang on. Yang lain tidur, terlelap. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu-pintu kefahaman. Kita usaha ikhtiar saja. Selebihnya serah pada Allah. Kita kena sungguh-sungguh. Fikir, catat, cuba fahamkan. Kalau tak faham tak apa. Boleh jadi besok lusa lah bagi kita faham. Yang penting saya minta tolong jangan lari. Jangan lari daripada belajar. Jangan putus asa. Kita kena fight. Kita kena tengok. Kita kena kalau kita belajar agama ni kita lari, kita putus asa, malu dengan orang yang bersungguh-sungguh cari dunia. Malu dengan orang yang cari dunia tu, tak putus asa pagi petang siang malam. Yang kadang-kadang sanggup menggadai nyawanya nak mendapatkan rezeki, nak cari duit. Kita nak cari ilmu ni sahabat, ilmu ni lebih besar, lebih penting daripada duit lagi. Kerana ilmu ni bersangkut paut dengan amalan kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Jadi jangan lemah, jangan putus asa, jangan cepat mengalah. Usaha sungguh-sungguh, insya-Allah. Okey, sambung balik. Kemudian, sambung kita.
Dan bicara ilmu ini pada zat Allah. Apa maksud zat? Zat makna diri. Zat makna diri sesuatu. Zat maknanya diri. Ni kalau minyak wangi ni, ni zatnya. Ni botol dia ni namanya zat. Zat makhluk. Tapi dipanggil berjirim, berjisim. Berjirim, berjisim. Apa maksud jirim jisim? Sepintas lalu, mari kita sebut ulang-ulang balik. Apa maksud jirim jisim? Jirim jisim ni sahabat, sesuatu yang Allah ciptakan. Waalaikumsalam. Sesuatu yang Allah ciptakan daripada bahan-bahan yang tertentu. Allah menciptakan makhluk ni. Contoh ni, Allah menciptakan makhluk ni, ada bahan-bahan yang tertentu yang Allah jadikan makhluk ni. Ada bahan-bahan yang tertentu yang Allah jadikan zat kita, tubuh badan kita manusia. Ada bahan-bahan yang tertentu Allah ciptakan makhluknya yang nama manusia, yang namanya malaikat, yang namanya syaitan, yang namanya macam-macam lah. Itu yang dimaksudkan dengan berjirim, berjisim. Sesuatu yang dijadikan daripada unsur-unsur yang tertentu, bahan-bahan yang tertentu. Bila sebut jirim, bila sebut jisim, dia mesti baharu, bersifat baharu. Apa maksud bersifat baharu? Bersifat baharu ni bermaksud sesuatu perkara yang berasal daripada tiada. Sesuatu yang berasal daripada tiada, kemudian diciptakan oleh Allah daripada bahan-bahan yang tertentu. Itu yang dikehendaki dengan jisim ataupun jirim. Okey. Dan barang yang mustahil atasnya. Apa pula perkara yang mustahil bagi Allah? Apa pula perkara yang mustahil bagi Allah? Mesti kita kena tahu. Mesti kita kena tahu apakah perkara yang mustahil bagi Allah. Kenapa kita mesti kena tahu? Supaya kita boleh menolaknya. Supaya kita boleh menolaknya. Supaya kita boleh menjauhkannya. Jangan diiktikadkan perkara itu ada pada Allah, kerana perkara itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah. Macam kita belajar undang-undang lalu lintas tu, undang-undang yang betulnya bagaimana? Kenapa kita nak kena tahu peraturan jalan raya yang betul? Supaya kita nak ikut. Kenapa dalam masa yang sama kita nak kena tahu juga perkara-perkara yang menyalahi undang-undang jalan raya tu? Kenapa kita nak kena tahu juga? Supaya kita boleh alert, supaya kita boleh hati-hati, waspada, jauhkan diri contohnya. Begitulah juga dalam bab akidah ni, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah. Kita perlu tahu apakah perkara-perkara yang mustahil bagi Allah, supaya kita boleh elakkan diri kita. Jangan diletakkan sifat itu pada Allah, jangan. Kalau kita tak belajar, mana kita nak tahu apa perkara yang mustahil bagi Allah? Macam mana kita nak tahu? Apa perkara yang mustahil bagi Allah? Macam mana kita nak tahu? Bila kita tak tahu, macam mana kita nak tolak? Macam mana kita nak jauhkan diri kita daripada mengambil pahaman-pahaman yang salah begitu? Okey? Jadi dalam kitab ni juga nak membahaskan apakah sifat yang mustahil bagi Allah. Dan barang yang harus baginya, harus bagi Allah. Apa pula perkara yang harus bagi Allah? Yakni sesuatu perkara yang akal kita boleh terima pada Allah Ta'ala tu. Apa dia? Tadilah, menjadikan makhluk ini, menjadikan mungkin, menjadikan makhluk, menjadikan mungkin adalah merupakan perkara yang harus bagi Allah. Jadi tak salah kalau kita nak i'tikadkan perkara itu pada Allah, tak salah. Kenapa? Kerana perkara itu adalah perkara yang harus bagi Allah. Contohnya kita kata begini, boleh jadi besok Allah akan turunkan hujan. Boleh jadi, akal boleh terima. Ataupun boleh jadi besok berlakunya kemarau panjang, harus pada akal. Besok kita diberi lagi nikmat hidup oleh Allah, hukumnya harus pada akal, boleh terima. Boleh jadi besok nyawa kita diambil oleh Allah, juga hukumnya harus bagi akal. Kita boleh terima seandainya besok kita binasa contohnya. Begitu sahabat. Besok kini kan ilmu dan kefahaman, akal boleh terima. Boleh jadi dalam kuliah yang akan datang besok kita tak faham pun masalah tu, Allah tak bagi faham pada kita, pun akal boleh terima.
Okey. Jelas tak sahabat? Jelas tak sahabat? Boleh? Boleh ke tak boleh? Laju ke? Keterangan macam ni, huraian macam ni laju ke sahabat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang bagi respon, terima kasih. Tak adalah saya berasa seorang diri di sini. Jemput minum sambil-sambil. Laju juga. Kalau tertinggal nanti ada rakaman. Ada rakaman insya-Allah. Ada sahabat kita buat rakaman. Nanti boleh klik dekat dia punya Azman, nanti tolong Azman. Nanti boleh minta dekat Azman. Maknanya rakaman kelas ni. Betul sahabat, bila kita mengaji tauhid ni, bila Allah bukakan kefahaman kita jadi seronok nak belajar. Kita jadi seronok. Tapi sabarlah, sebelum nak faham tu kena jumpa tak faham dulu. Kadar kelajuan masih lagi berkawal. Okey. 60 km sejam je. Tak ada pula laju-laju lah. 60 km sejam je. Kita mematuhi undang-undang kelajuan, had kelajuan kampung. InsyaAllah 60 km sejam. Okey, teruskan lagi. Alhamdulillah. Tak faham tak apa. Dan barang yang harus baginya. Harus ni makna perkara yang akal kita boleh terima. Allah nak buat boleh. Bila kuliah yang mata ngantuk, hukumnya harus mengantuk. Minta Allah bagi kita cerdas. Ingat ambil air basuh muka. Ambil minyak cakapak sapu kat mata tu. Baik. Harus pada akal ni sahabat, iaitu perkara yang akal kita boleh terima. Kerana apa? Kerana Allah kuasa menjadikan benda tu. Sebagai contoh, ni satu kesalahan. Ini satu kesalahan yang dah lama berlaku dan banyak berlaku. Contohnya pohon pisang, pokok pisang mengeluarkan buah durian. Perkara yang harus bagi akal kita. Pokok pisang mengeluarkan buah durian adalah perkara yang harus pada akal sahabat, bukan tak masuk akal. Kerana perkara itu duduk di bawah ta'alluq urusan kudurat Allah. Akal kita boleh terima. Tu pula buah durian pula dah. Terima kasih. Harus pada akal kita. Tanam pokok pisang, keluar buah durian musangking. IOI. Akal boleh terima. Kerana itu duduk di bawah urusan pentadbiran Allah. Cuma yang kita kata tak boleh berlaku itu pada hukum adat. Pada hukum adat takkan berlaku. Pada hukum adat takkan berlaku tanam pokok pisang keluar buah musangking, durian musangking. Pada akal pada adat mustahil. Pada adat mustahil, takkan berlaku. Mana ada orang duk tanam orang tanam pisang berhektar-hektar, tak ada pun sebatang pokok pisang mengeluarkan buah durian musangking dan sebagainya. Kerana pada adat hukumnya mustahil. Pada adat hukumnya mustahil. Tapi pada hukum akal ianya harus. Pada hukum adat hukumnya harus. Itu kebiasaan. Itu hukum yang tidak duduk di bawah urusan Allah. Apa yang kita nak hairankan? Allah Maha Kuasa menjadikan sesuatu. Sedangkan kita ni sahabat, kita ni manusia ni pun adalah termasuk di dalam contoh-contoh ciptaan Allah yang sangat hebat. Daripada air mani Allah ubah menjadi manusia yang boleh bercakap, yang boleh berlari, yang boleh mengaji, yang boleh bertekak, yang boleh bergaduh, yang boleh macam-macam lagi. Asalnya air, kemudian Allah ubah menjadi manusia. Allah ubah jadi manusia. Apalah masalahnya? Apalah masalahnya pada Allah nak mengeluarkan durian musangking tu tadi daripada pokok pisang? Tak mustahil. Perkara itu harus pada akal, bukan tak masuk akal. Kita ni
asbab daripada kejahilan kita ataupun tak faham. Apabila kita dengar benda yang pelik-pelik daripada hukum adat, lalu kita mengatakan tak masuk akal lah, tak masuk akal lah, tak masuk akal lah. Tak masuk akal tu sebenarnya bermaksud mustahil pada akal, sahabat. Tak masuk akal tu perkara yang mustahil pada akal. Hati-hati. Jadi selepas ni jangan guna perkataan tu ya, sahabat. Jangan gunakan perkataan tak masuk akal tu. Salah. Tak masuk akal tu salah. Bila benda-benda pelik berlaku, jangan kata tak masuk akal. Harus pada akal. Ni Azman ni, sahabat kita yang baru masuk ni, Azman. Siapa yang ada ketinggalan nanti boleh minta dekat Azman ni video rakaman. Boleh DM dia lah. Boleh DM dia Azman tu. Saya punya setiausaha sukarela. yang dibayar gaji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, habis. Lepas ni hati-hati dengan perkataan kita. Sebab apa, sahabat? Kata ulama, barang siapa yang mengatakan benda-benda yang macam tadi tu, yang pelik-pelik tu tadi, mengatakan tak masuk akal, jadi fasik, jatuh fasik. Jadi fasik. Kita tengok ataupun kita dengar berita, sahabat kita cakap, kampung sebelah tu ada seorang ni, dia tanam pokok pisang, keluar buah durian musangking, ai dan sebagainya. Lalu kita pun cakap, tak masuk akal lah cerita ni. Tak masuk akal lah cerita ni. Maka jadi fasik, na'udzubillah. Jadi fasik, na'udzubillah. Ya, yang sebetulnya nak jawab macam mana? Harus pada akal. Perkara tu harus pada akal. Mana akal kita boleh menerimanya, akal kita boleh mempercayainya. Kerana akal kita beriman dengan Allah yang Maha Kuasa, menjadikan sesuatu perkara yang harus. Okey? Okey. Tak faham, nanti minta dekat tu. Klik YouTube di link TikTok bio saya, sahabat. Tu. Terima kasih Azman. Mudah-mudahan sampailah juga pahala tu pada saya ya, Azman. Kita ni fakir miskin, tak banyak ibadat. Fakir pahala. Mudah-mudahan dengan Azman buat macam tu, alhamdulillah saya dapat tumpang-tumpang saham, insya-Allah. Okey, sambung lagi. Dan yang harus pada segala rasul, demikian juga. Dan pada segala rasul demikian juga, dan pada segala barang yang didatangkan dia oleh rasul seperti hari kiamat dan lainnya. Ini yang nak dibahaskan dalam ilmu akidah ni, ilmu tauhid ni. Nak menceritakan tentang perkara yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah. Begitu juga nak membincangkan, nak menerangkan, nak menyatakan perkara yang wajib bagi mana-mana rasul yang diutuskan oleh Allah, perkara yang mustahil bagi rasul, dan perkara yang harus bagi rasul, agar dapat kita berpegang sungguh-sungguh dengan jazam yang putus di dalam hati terhadap perkara-perkara yang dinyatakan itu tadi. Baik. Kemudian mari belajar, mari mengaji. Share kan, ramai sikit. Jangan malas. Tolong share kan, mudah-mudahan ramai lagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang boleh belajar sama-sama. Macam kita lah juga, dulu kita boleh tahu adanya kuliah online ni dengan asbab kawan kita yang share. Begitulah juga orang-orang lain tu boleh jadi dia sedang tertunggu-tunggu, sedang tercari-cari. Mana nak belajar ilmu tauhid ni? Dekat kampung saya, dekat surau saya, masjid saya, ada masjid, ada surau, tapi tak ada program pengajian sifat 20 ilmu tauhid ni. Ini pula kebaikannya. Hikmah di sebalik Allah Ta'ala jadikan dengan kehendak Allah adanya TikTok ni jadi asbab kita boleh belajar juga, boleh bersatu dalam ni, boleh berkumpul dalam ni, kawan-kawan di seluruh dunia boleh duduk dalam satu kuliah ni. Alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu Ta'ala kepada kita, nak memudahkan kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya saya buat kuliah di sini, di Melaka ni, di Pondok Melaka ni, mustahil kawan-kawan ni nak datang kan. Mustahil kawan-kawan ni nak datang berhimpun nak mengaji kan. Tapi dengan cara ni, Masya Allah, tabarakallah, maha bijaknya Allah SWT yang sangat-sangat maha mengetahui, yang sangat-sangat maha mengerti apa yang kita perlukan. Lalu dengan kehendak Allah, Allah mewujudkan ni yang namanya TikTok ni. Jadi asbab kita boleh belajar. Kita boleh belajar daripada Marang ada, daripada Singapura ada, daripada Terengganu ada, daripada Kedah ada, daripada Melaka ada, daripada Johor ada.
Daripada Selangor ada. Alhamdulillah, alhamdulillah, ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar sama-sama. Tak apa sahabat, saya boleh belajar online je sebab tak boleh keluar rumah, kena jaga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak tak ni nikmat Allah? Nampak tak Allah permudahkan kita? Nampak tak Allah faham apa yang kita perlukan? Sahabat. Antum sedar tak diri antum yang hadir dalam live ni adalah orang-orang yang Allah pilih sedia kala lagi untuk dijadikan tetamu Allah, untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Mustahil sahabat-sahabat ada dalam ni 84 orang ni, mustahil boleh duduk dalam ni kalau Allah tidak kehendak memilih nama-nama kita sahabat. Kita bukan orang baik, kita bukan ahli taat, kita bukan orang soleh-solehah. Kita banyak lupa, banyak leka, banyak lalai, banyak jahil. Tetapi Allah pilih kita sahabat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sentiasa dipilih oleh Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan dari Sabah pun ada, alhamdulillah. Ya. Cabut. Alhamdulillah. Boleh kita berkumpul kat sini. Alhamdulillah. Baik. Tak apa Khadijah. Terlambat masuk tak apa. Kawan kita Azman ada. Nanti boleh tengok kuliah di ulangan di YouTube beliau. Di hem beliau. Tak boleh sebut tu. Okey, sambung lagi. Pada segala barang yang didatangkan oleh Rasul seperti hari kiamat. Dalam kitab Tauhid ini pula akan diajarkan, diterangkan apa itu kiamat, apa yang berlaku pada hari kiamat yang wajib kita yakin. Kenapa nak kena yakin dengan hari kiamat dan benda-benda yang berlaku di hari kiamat ni? Supaya kita boleh berusaha membuat persiapan. Buat persiapan. Apa persiapan kita sahabat? Nak balik kampung ni? Bila kita nak balik kampung? Apa persiapan? Jap. Boleh tak pin komen ni? Pin this comment. Okey. Okey. Itu saya tak pasti itu Nurul. Saya tak pasti itu seller. Saya tak pasti. Okey. Segala barang yang didatangkan oleh Rasul seperti hari kiamat dan lainnya, dan faedah ilmu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam hadir. Tolong share, tolong tap skrin. Dan faedah ilmu ini dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lamanya. Ini faedah belajar ilmu ni. Barang siapa yang dapat menguasai ilmu ni, diberi faham oleh Allah, insya-Allah dia akan mendapat kemenangan dan keberuntungan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lama. Kenapa sahabat? Kenapa? Kenapa orang yang memahami ilmu tauhid ni dia akan mendapat kemenangan dunia dan akhirat? Kita nak menang tak? Kalau perlumbaan kita nak menang tak? Kalau dalam perlumbaan kita nak menang tak? Mesti nak menang kan? Di antaranya mestilah kita nak menang. Ini perlumbaan akhirat sahabat. Sebab ini akidah yang benar-benar. Jadi mana-mana orang apabila akidahnya benar, bila dia memiliki akidah yang benar, segala amalan yang dilakukan diterima oleh Allah. Itu di antara sebabnya kenapa orang yang mengetahui ilmu ni, memahami ilmu ni dan mengambil manfaat daripada ilmu ni, dia akan dapat kemenangan dunia dan akhirat. Satunya kerana segala amalnya diterima oleh Allah. Adapun orang yang memiliki akidah yang sesat, akidah yang menyimpang, akidah yang salah, segala amalnya tak diterima oleh Allah. Jadi dia tak dapat kemenangan yang kata dunia dan akhirat. Tak dapat kemenangan, amalannya ditolak oleh Allah. Kerana amalan orang yang memiliki akidah yang salah, orang yang memiliki akidah yang sesat, amalannya tak diterima oleh Allah. Kerana dia tak beriman. Faham betul-betul maksud iman ni sahabat. Iman ni bermaksud pegangan yang betul.
akidah yang betul dalam hati. Itu maksud iman. Itu maksud iman. Wajib kita memastikan akidah kita tu benar, supaya iman kita tu diterima oleh Allah. Supaya iman kita tu diterima oleh Allah. Kita ni menjadi orang yang beriman di sisi Allah, laku di sisi Allah. Sang Surya. Betul. Jangan kata Wahabi. Selain daripada tu, bila kita belajar ilmu ni, bila kita dapat kuasai ilmu ni, ilmu tauhid ni, dengan sendiri kita boleh membezakan akidah yang selain daripada tu. Bukan sahaja Wahabi. Bukan sahaja akidah Wahabi. Akidah Mujassimah, akidah Mu'attilah, akidah Jabariyah, akidah apa lagi? Qadariyah, semuanya kita akan dapat bezakan. Semuanya kita akan dapat bezakan. Bila kita belajar, bila kita faham ilmu ni dengan sendiri, kita akan dapat membezakan sekalian pahaman-pahaman yang sesat yang lain-lain. Bukan sekadar Wahabi. Sebab tu saya nak ajak kawan-kawan ni belajar. Sebab fahaman yang sesat ni macam-macam, sahabat. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Ini bahaya. Macam mana kita nak mengelakkan diri kita ni, sahabat, daripada pahaman-pahaman yang sesat yang banyak ni. Macam mana kita nak elakkan diri kita kalau kita tak ada ilmu, kalau kita tak ada kefahaman, kalau kita tak ada perisai. Ilmu ni perisai, ilmu akidah ni perisai, sahabat. Meskipun datang serangan-serangan daripada pahaman-pahaman yang nak merosakkan akidah, insya-Allah Allah Ta'ala akan pelihara, Allah Ta'ala akan jaga dengan keberkahan ilmu tauhid yang kita belajar ni. Sebab tu kita kena berasa bertuah, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau dekatkan aku dengan ilmu pengajian tauhid ni. Sebagai asbab, itulah tanda-tanda Allah nak memelihara akidah kita. Kenapa Allah Ta'ala jemput sahabat-sahabat belajar ilmu akidah? Sebab Allah nak tolong, Allah nak bagi, Allah nak jaga akidah kita. Allah nak kekalkan akidah kita dalam keadaan yang betul. Sebab tu Allah pilih kawan-kawan ni semua. Sebab tu Allah pilih sahabat-sahabat ni semua. Allah pilih kamu semua ni. Allah pilih kamu semua ni sebab Allah nak memberi akidah yang betul kepada kamu. Sebab Allah nak menjaga akidah kamu. Allah nak memberikan iman yang benar kepada kamu. Itulah sebab kenapa Allah pilih kita belajar. Contoh, kenapa Allah Ta'ala pilih kita belajar Quran? Sebab Allah nak pilih kita, Allah nak jadikan kita orang yang boleh baca Quran dengan betul. Sebab tu Allah pilih kita dalam keadaan kita leka, lupa, lalai, membelakangkan Allah, membelakangkan akhirat. Allah panggil, Allah jemput, Allah pilih kita, letakkan dalam majlis ilmu. Sebab itu tandanya Allah nak memberi kebaikan, Allah nak terima amal kita, Allah nak baiki amal kita. Itu tandanya, sahabat. Jangan sahabat ingat ni kebetulan je singgah dalam live ni. Dah. Allah, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendak dia itu diberi kebaikan, kejayaan dunia akhirat, kemenangan dunia akhirat, amalnya nak diterima oleh Allah, yufaqihu fid din. Allah akan menjadikan dia orang yang memahami, yang bijak, yang pandai, yang mengerti agama. Dengan cara Allah memilih kita dudukkan di dalam majlis-majlis ilmu, sahabat. Jadi kita bertuah, sahabat, bertuah sangat-sangat Allah pilih kita. Sebab duduk dalam golongan yang Nabi SAW khabarkan. Siapa-siapa yang Allah kehendak memberi kebaikan kepada mereka, Allah akan jadikan dia orang yang mengerti agama, orang yang belajar agama, orang yang suka menuntut ilmu. Benar-benar. Ini bukan kebetulan. Inilah kehendak Allah. Ini adalah kesan daripada ta'alluq, iradat dan kudrat Allah SWT. Kita boleh berkumpul sini. Jadi syukur, alhamdulillah. Jadi usaha jaga hati kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan hati kita daripada niat-niat yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Okey, sambung lagi, sahabat. Dan faedah ilmu ini dapat kemenangan dan keberuntungan oleh yang mengetahuinya selama-lamanya. Jadi orang yang dapat menguasai ilmu ni, mengambil faedah daripada ilmu ni, hidupnya beriman, matinya juga beriman. Amalannya yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Terima kasih sahabat-sahabat yang tap-tap skrin, yang share-share, terima kasih banyak. Allah saja yang membalas budi baik kawan-kawan semua. Yang mana usaha kalian tap-tap skrin, share-share itu jadi asbab berkembangnya, bersebarnya, bertebarannya ilmu ni, sehingga itu masuk dalam buku amalan antum semua. Amin ya rabbal alamin.
Masuk dalam golongan orang yang bantu agama, bantu menyebarkan fahaman yang betul. Meskipun kita tak boleh nak mengajar, tapi kita tolong share-sharekan, sebenarnya kita dah bantu menolong menyebarkan fahaman yang betul. Malaikat tulis tu. Malaikat tulis. Nampak macam remeh-remeh, nampak macam main-main je, tap-tap skrin, share-share. Tapi Allah tak pandang remeh usaha macam tu, sahabat. Allah tak pandang remeh benda tu. Sekecil-kecil perkara yang kita buat demi dalam hati nak niat tolong agama, sangat-sangat besar di sisi Allah. Sangat-sangat besar di sisi Allah. Kita nak tolong agama dengan duit, kita tak ada duit. Kita tolong sebar-sebarkan, tolong share-sharekan, tolong war-warkan. Itu dia antara pertolongan kita dengan agama. Mudah-mudahan ada jasa yang kita tinggalkan kepada agama, supaya ini semua jadi jariah bagi diri kita besok. Bila kita dah mati besok, mudah-mudahan asbab orang lain tahu majlis-majlis ilmu ni, asbab kita pahalanya sampai untuk diri kita, menyenangkan kita di dalam alam barzah besok. InsyaAllah. Siapa pun mari mengaji, jangan pilih bulu, tak peduli. Saya tak kisah, tak peduli. Dia minum arak, dia berjudi, dia berzina, dia bergaul bebas, kelab malam, tak peduli. Ilmu untuk semua, sahabat, ilmu untuk semua. Allah tak pernah tetapkan, Allah Ta'ala dan Rasul tak pernah tetapkan menuntut ilmu ni hanya untuk orang bertakwa, untuk orang baik, untuk orang soleh, untuk orang soleha, untuk orang yang keturunan mak ayah ni orang soleh. Dan Allah Ta'ala tak pernah pun membuat syarat demikian. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan supaya semua laki-laki dan perempuan yang beragama Islam semuanya diwajibkan menuntut ilmu. Jadi belajar, sahabat, kerana Allah, kerana Rasul. Belajar, sahabat, kerana Allah, kerana Rasul. Ajak kawan-kawan kita, siapa pun, jangan pandang zahir dia, jangan. Berapa banyak ahli-ahli maksiat yang Allah kehendak, Allah pilih, Allah panggil, Allah jadikan dia wali-waliullah, jadi kekasih Allah. Kalau ahli maksiat, si peminum arak, si pembunuh, si penzina tu Allah boleh pilih menjadi kekasih Allah. Kita ni sahabat, apalah sangat Allah Ta'ala nak ubah kita jadi baik. Tapi kita kena usaha terlebih dahulu. Jangan semata-mata mendadah tangan minta pada Allah jadikan kita orang baik, tapi kita berpeluk tubuh tak nak berusaha. Kita nak berubah jadi baik ni sandaran dia ilmu, jambatannya ilmu, sahabat. Kita tak boleh dengan nak minta pada Allah, minta begitu, minta ubah jadi baik, tapi kita tak usaha. Ni kita belajar, ni usaha nak berubah jadi baik lah ni. Kita bukan orang baik, tapi usaha nak jadi orang baik. Allah pandang, Allah kira, sahabat. Allah kira, Allah akan bayar balik segala waktu, kepenatan, perasaan yang sahabat-sahabat korbankan untuk nak belajar ni. Allah akan bayar semuanya. Allah bayar dengan syurga, sahabat. Allah bayar dengan syurga yang tak berkesudahan nikmatnya. Jadi bersungguh-sungguh kita belajar, insya-Allah. Sambung lagi lah. Dan agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya yang mukallaf, atas lidah Rasulnya yang membawa akan mereka itu siapa tadi? Hamba-hamba tadi kepada kebajikan yang kekal. Okey, ni tadi sebentar ni tadi dalam perenggan ni, musannif nak maklumkan kepada kita apakah yang dikehendaki dengan agama. Agama tu apa, sahabat? Agama ni bermaksud, terima kasih yang share, terima kasih banyak-banyak, yang tap sekali, terima kasih banyak-banyak. Allah saja yang membalas segala budi baik kalian. Jadi agama itu bermaksud undang-undang yang datang daripada Allah, peraturan-peraturan yang Allah sendiri ciptakan. Undang-undang, peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala sendiri perintahkan. Bersangkut paut, berpatutan, bertepatan, bermuafakat dengan ilmu pengetahuan Allah yang maha luas, yang maha sempurna, yang maha meliputi. Jadi berdasarkan ilmu Allah Ta'ala yang maha meliputi, maha luas ni lah, Allah Ta'ala yang terlebih mengetahui apa yang sangat perkara yang memberi manfaat pada kita dunia dan akhirat. Apakah perkara yang mendatangkan mudarat untuk kita di dunia dan akhirat, maka Allah mempersiapkan undang-undang yang tertentu untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Maka itulah yang dimaksudkan dengan undang-undang Allah. Dalam ringkasan perkataannya dipanggil agama. Dipanggil agama. Faham dah? Agama tu apa? Agama tu makna undang-undang yang datang daripada Allah. Siapa yang buat undang-undang tu? Siapa empunya undang-undang tu? Siapa empunya agama tu? Allah. Siapa dia Allah? Ni yang kita nak kenal ni. Ini yang kita nak kenal ni. Siapa dia Allah? Ni yang kita nak kenal ni. Bila dah kenal Allah, dah faham Allah tu siapa,
timbul dalam hati kita rasa hebat, rasa kagum, rasa takut, rasa gerun. Inilah yang menyebabkan seseorang hamba tu tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan senantiasa menjadi hamba yang redha, berlapang dada, menerima dan mengamalkan undang-undang tadi di dalam kehidupan dia. Dia tidak akan rasa tertekan, dia tak akan rasa susah duduk dalam Islam, sebab dia kenal dan dia tahu dan dia faham dan dia yakin undang-undang yang peraturan-peraturan yang ada dalam agama itu adalah datang daripada Tuhannya yang maha sempurna. Wan Sayuti, Azman, tolong jawab. Tolong jawab kalau ada komen-komen yang saya tak sempat nak jawab. Tolong komen. Cuba tengok dalam beg tu kalau ada, ataupun di VTT saya ada iklan-iklan dengan kitab tu, gaji-gajian sikit, pergi kedai saya tu, TikTok shop tu, dalam tu ada saya ada jual kitab, ada VTT tu, ada tengok tu. Kalau ada stok adalah, kalau tak ada tu kena cari tempat lain. InsyaAllah. Terima kasih tu Wan Sayuti. Wan Sayuti. Okey, kemudian sambung lagi. Dan segala tanda agama itu. Kemudian sebelum tu, agama tadi tu, undang-undang Allah tadi sahabat. Undang-undang Allah Ta'ala tadi tu yang bersangkut paut dengan akidah, bersangkut paut dengan muamalah, bersangkut paut dengan munakahat, bersangkut paut dengan jinayat dan macam-macam lagi tu, undang-undang Allah tu, apabila diamalkan dengan penuh keikhlasan serta dilakukan mengikut syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka hamba-hamba tu tadi yang mengambil hukum-hukum Allah dan diamalkan tadi, menyampaikan mereka kepada kebajikan yang kekal. Dia akan mendapat kebajikan yang kekal selama-lamanya nanti di hari kiamat. Kebajikan yang kekal selama-lamanya di hari kiamat. Asbab daripada mereka mengambil agama tadi, mengambil undang-undang Allah Ta'ala tadi, dipakaikan muka surat 5. Dipakaikan muka surat 5 Khadijah. Muka surat 5. Okey, mendapat kejayaan kebajikan di dunia dan di hari akhirat. Okey, dan segala tanda agama itu ada 4. Sambung lagi. Dan tanda-tanda agama itu ada 4. Ada 4 tanda agama pada seseorang. Yang pertama, sah i'tiqad. Ini tanda orang yang ada agama. Tanda orang yang agamanya benar. Yang pertama, ada 4 tanda seseorang itu memiliki agama. Ada 4 tanda seseorang itu memiliki agama. Yang pertama, ada 4 tanda. Yang pertama, sah i'tiqad. I'tiqadnya benar, i'tiqadnya sah. Pegangan dalam hatinya benar, pegangan dalam hatinya betul, pegangan dalam hatinya sah, dengan iaitu jazam yang putus, jazam dengan barang yang diiktikadkan akan dia oleh ahli sunnah, yakni wal jamaah. Inilah dia dalam kitab ni lah sahabat, dalam kitab ni nak membicarakan, nak memaklumkan kepada kita, nak mengajar kita apakah i'tikad ahli sunnah wal jamaah yang sebenar-benarnya, supaya kita boleh ambil, supaya kita boleh pegang dalam hati kita sungguh-sungguh. Jazam yang putus, tidak berbolak-balik. Terima kasih yang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ada beli-beli barang dalam beg tu, terima kasih juga banyak-banyak. Ya, tolong like, share, tap screen. Terima kasih banyak-banyak. Segala kebaikan, kebajikan antum semua pada saya doakan Allah sajalah yang memberi balasan baik yang berlipat kali ganda untuk antum semua. Yang menghadiri kelas ni pun sebenarnya menolong saja. Alhamdulillah. Kehadiran tuan-tuan, sahabat-sahabat dalam majlis ilmu ni pun adalah suatu pertolongan daripada antum semua, insya-Allah. Okey. Yang pertama, sah i'tikad. Apabila jazam ni maknanya putus, tidak berbolak-balik. Tidak berbolak-balik. Hari ni rasa begini, waktu senang kita i'tikad Allah baik, waktu kita susah kita kata kita i'tikad Allah tidak adil. Na'udzubillah. Itu tak jazam tu. Tu tak jazam, tu contoh tak jazam. Waktu senang pegangan pada Allah lain, waktu susah pegangan pada Allah lain. Waktu dia senang dia i'tikad Allah mengetahui, waktu dia susah, waktu dia sakit, waktu dia duduk dalam bala, dia kata Allah tak tahu, Allah tak faham, Allah tak sayang, Allah zalim, na'udzubillah. Itu makna tidak jazam.
Syarat akidah mesti jazam yang putus. Mana tempat kita duduk, mana waktu kita berada, mana bumi kita pijak, apa keadaan kita sekalipun, pegangan tadi takkan berubah walau sedikit pun. Itu yang dimaksudkan jazam yang putus. Bila kita dah i'tikad Allah tak serupa dengan makhluk, tak serupa dengan makhluk selama-lamanya. Meskipun ada ramai orang yang mendakwa Allah Ta'ala itu ada tangan, ada kaki, ada muka, duduk langit, turun naik langit, kita takkan percaya. Sebab kita dah jazam sungguh-sungguh dalam hati bahawasanya Allah Ta'ala tidak menyamai dengan segala sesuatu. Itu contoh maksud jazam tadi. Okey. Yang kedua, benar qasad, iaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Tanda agama yang kedua daripada 4. Tanda adanya agama yang sempurna maksudnya. Tanda-tanda ada agama yang sempurna pada diri seseorang itu ialah selain daripada memiliki akidah ahli sunnah wal jamaah, pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam hati yang betul, yang jazam. Yang kedua apa? Dia ikhlas dalam menunaikan ibadat. Qasadnya, qasad makna tujuan dia beribadat tadi dengan ikhlas. Ikhlas ni makna bersih hatinya daripada niat-niat selain daripada Allah. Bersih hatinya daripada niat-niat keduniaan dalam ibadat yang dilakukan. Dalam ibadat yang dilakukan, niat hatinya tu bersih daripada tujuan keduniaan. Itu maksud ikhlas. Dia beribadat, dia mengaji, dia mengajar, dia berkawan, dia bersahabat kerana Allah, bukan ada kepentingan dunia. Bukan nakkan pujian, bukan nakkan penghormatan. Bukan. Dia buat tadi semata-mata nak redha Allah, nak pahala daripada Allah, nak balasan syurga daripada Allah, nak selamat daripada azab neraka Allah. Itu masuk dalam kategori ikhlas. Bagaimana untuk kita menghasilkan keikhlasan ni sahabat? Macam mana kita nak dapatkan ikhlasan ni? Macam mana kita nak dapatkan ikhlas ni? Ikhlas ni boleh diperolehi dengan menuntuti ilmu dia. Ni, dalam kitab ni, kitab Minhajul Abidin ni di antaranya. Tapi tak tahulah saya stok ada lagi ke tidak. Nanti saya cuba hubungi seller lah, minta dimasukkan balik dalam TikTok Shop tu. Sebab ramai yang beli dah habis stok baru ni. Tak tahulah dia dah top up stok baru ke belum, wallahu alam. Nanti saya cuba hubungi insya-Allah. Jadi senang kalau kawan-kawan yang nak mengaji dengan saya boleh terus beli kat bawah tu. Tak payah nak cari jauh-jauh. Tapi kalau tak ada, pergilah kedai Shopee ke mana ke. Okey. Benar qasad. Jadi macam mana nak menghasilkan keikhlasan dalam ibadat, dalam hati kita? Itu dengan mempelajari ilmu. Apa tadi sahabat? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Dalam kitab penawar bagi hati. Mana-mana kitab penawar bagi hati pun ada. Kitab penawar bagi hati pun saya ada baca. Minhajul Abidin pun saya ada baca. Untuk kita orang awam memada dah 2 buah kitab ni. Untuk nak beramal memada dah cukup dah dengan 2 kitab. Pun tak teramal isi kandung dia. Nanti boleh tengok kalau masa-masa free sahabat, tengoklah dekat saya punya TikTok Shop tu. Kat bawah-bawah tu ada saya buat iklan kitab-kitab. Cuma saya tak pasti stok masih ada ataupun dah habis stok. Okey. Yang ketiga, menyempurnakan janji. Menyempurnakan janji. Ni tanda-tanda ada agama pada diri kita, iaitu menunaikan janji. Apa maksud menunaikan janji ni? Iaitu mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah. Okey, kita tengok diri kita, kita telik diri kita, kita semak diri kita. Adakah kita apa? Adakah kita telah menunaikan janji kita pada Allah? Menunaikan janji kita pada Allah, iaitu membuat segala yang diperintah oleh Allah. Yang wajib. Adakah kita dah menunaikan segala yang diwajibkan oleh Allah atas diri kita pada zahir dan pada batin? Bila sebut perintah yang wajib pada Allah daripada Allah, sahabat, ada 2 jangan terlupa, jangan terleka. Bila Allah Ta'ala kata perbuatan yang wajib, ada 2. Satunya amalan wajib yang dilakukan oleh anggota. Cuba kita tengok anggota kita dah melaksanakan belum segala kewajipan. Yang kedua, adakah hati kita telah menunaikan sifat-sifat yang wajib? Alhamdulillah.
Yang pertama, menunaikan kewajipan. Menunaikan kewajipan ni dua. Yang pertama, menunaikan kewajipan pada zahir. Yang kedua, menunaikan kewajipan di dalam hati. Apakah kewajipan yang mesti dilakukan oleh hati kita? Contohnya bersifat ikhlas, itu wajib. Bersangka baik, itu wajib. Nampak tak? Dan menjauhkan. Yang keempatnya, ketiadaan melampaui singkat. Makna batasan. Singkat tu makna batasan. Bukan sikat singkat. Batasan. Ini yang keempat. Dengan makna ketiadaan melampau singkat, iaitu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, yakni pun terbahagi kepada dua. Meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah pada zahir dan pada batin. Anggota kita dah meninggalkan belum benda-benda yang Allah haramkan? Kemudian ada kata jawapannya sudah. Tengok pula hati kita. Adakah hati kita telah meninggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah? Semak diri kita masing-masing. Muhasabah diri kita. Itu aib kita. Dosa kita ni aib kita dengan Allah, sahabat. Tak perlu kita cerita dengan orang. Jangan cerita dengan orang. Dosa kita itu urusan kita dengan Allah. Jangan cerita dengan orang. Kecuali kita tanya pada orang-orang tertentu kerana nak dapatkan jawapan. Bagaimana jalan nak keluar daripada maksiat yang begini? Macam mana cara saya nak bertaubat daripada dosa-dosa yang begini? Itu pun kena tengok dulu orang yang kita nak ceritakan pada dia masalah kita ni. Dia adalah orang yang amanah. Orang yang amanah. Orang yang tidak membukakan aib-aib orang lain yang dia dah tahu. Meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, yakni zahir dan batin. Benar tu Abang Hasan. Meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah pada zahir dan pada batin. Pada batin ni jangan ada hasad. Sebab hasad tu hukumnya haram, maksiat. Dengki hukumnya haram lagi, maksiat. Bersangka jahat, bersangka jahat dalam hati kita terhadap orang lain juga dosa dan maksiat. Dendam dalam hati, itu juga dosa dan maksiat. Merasa kagum dengan diri sendiri, itu juga haram lagi, maksiat. Terpegun dengan kehebatan diri sendiri, itu juga dosa dan maksiat. Jadi banyak maksiat hati kita, sahabat, yang mesti kita jauhkan. Yang mesti kita kena jauhkan. Itu tuntutan daripada Allah. Maka apabila telah sempurna berkumpul empat benda ni, yang pertama, seseorang itu memiliki akidah yang betul di dalam hatinya, seperti yang diajarkan, yang dibawa oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni dalam kitab yang kita nak belajar ni, insya-Allah. Yang kedua apa tadi? Ikhlas dalam ibadat. Yang ketiga, dia membuat segala yang Allah perintahkan zahir dan batin. Kemudian yang keempatnya, dia meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah zahir dan batin. Maka bila berhimpun empat benda ni, dia adalah merupakan orang yang telah memiliki kesempurnaan agama. Dia memiliki kesempurnaan agama. Kalau dia mati, matilah dia sebagai seorang Muslim yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. 4.30 kita berhenti, sahabat. 4.30 kita berhenti. Dan melengkapi agama itu atas 3 perkara. Boleh lagi tak, sahabat? Boleh? Boleh lagi tak? Boleh teruskan sikit lagi? Boleh teruskan sikit lagi? Komen. Komen. Sikit lagi, 4.30 kita berhenti. Lagi sahabat. Mari. Mari belajar, mari berkenalan, mari belajar sama-sama kita. Kita sama je, sahabat. Tak ada yang lebih. Kita sama je hamba Allah. Sama-sama nak cari usaha, cari redha Allah. Apa yang last tadi? Yang last apa, Ustaz? Yang last tadi, meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah pada zahir dan batin. Meninggalkan maksiat zahir dan maksiat batin. Boleh tak, sahabat? Boleh teruskan tak lagi? InsyaAllah. Terima kasih yang komen, terima kasih yang ada bagi respon. Terima kasih yang tap-tap skrin, yang share-share. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairal jaza. Yang ada beli-beli barang dalam beg tu, terima kasih banyak-banyak. Saya cuba sampaikan sekadar yang diizinkan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. InsyaAllah malam ni ada kelas. Malam ni ada kelas tauhid juga. Kelas maghrib tauhid malam ni, insyaAllah. Lepas isyak mungkin tauhid juga ataupun tasawuf malam ni.
Jadi malam ni ada 2 kelas lagi, pukul 8 insya-Allah, 7.50 lebih kurang 8 macam tu. Kita risalah tauhid malam ni, maghrib risalah tauhid. Kemudian selepas isyak pukul 9.40 malam, 9.30, 9.40 lebih kurang macam tu. Kitab sama ada kitab tauhid ataupun kitab tasawuf, Minhajul Abidin. Malam ni insya-Allah. Doa sahabat Okey, sambung. Bermula mana tadi? Dan melengkapi agama itu atas 3 perkara. Jadi yang nak menyempurnakan agama tadi, jangan lupa sahabat, jangan lupa bila sebut agama cepat-cepat dah kita tangkap dalam kepala kita. Bila sebut agama cepat-cepat tangkap dalam kepala kita undang-undang yang datang daripada Allah. Itu agama. Bila dengar aja perkataan agama, terus kita faham dah, oh agama itu adalah undang-undang yang Allah sendiri tetapkan berdasarkan kesempurnaan ilmu Allah. Peraturan yang Allah sendiri tetapkan, yang Allah sendiri perintahkan, yang Allah sendiri kehendak untuk maslahah kebaikan hamba-hambanya di dunia dan di hari akhirat. Itu maksud agama. Bila dengar agama, you faham dah, oh agama mana undang-undang Allah. Agama mana undang-undang Allah. Jadi nak menyempurnakan agama tadi, nak melengkapi agama itu, nak sempurna agama itu, mesti berhimpun 3 perkara. Yang pertamanya Islam. Islam. Yang pertamanya Islam. Apa maksud yang pertama Islam? Islam di sini dengan makna sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam di sini dengan makna kita mengamalkan undang-undang Allah tadi di dalam kehidupan kita. Kita mengikut undang-undang Allah Ta'ala tadi dalam kehidupan kita. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita jauhkan. Itu yang dimaksudkan dengan yang pertama ni, Islam. Yang pertama, kita mesti berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, bertepatan dengan cara, dengan syarat, dengan rukun-rukun yang ditetapkan, yang diperintahkan. Itu yang pertama. Islam di sini. Ulang balik, untuk menyempurnakan agama, untuk melengkapkan agama, berhimpun 3 benda dalam diri kita. Yang pertama, Islam, iaitu mesti kita menurut, mengikut apa yang disuruh oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang pertama. Contohnya mesti solat, mesti menutup aurat, mesti berpuasa dan sebagainya. Kemudian kena pastikan pula solat yang kita buat itu mengikut syarat-syarat dan rukunnya. Itu kena belajar ilmu fiqh pula. Kerana ilmu fiqh tu dia akan menerangkan, mengajar kita tata cara, syarat, rukun yang zahir dan yang batin yang bersangkut paut dengan ibadat-ibadat yang tertentu. Okey, yang kedua, nak menyempurnakan agama Islam itu, agama dalam diri kita. Yang kedua, iman. Yang kedua, iman. Iman apa maksud? Pegangan dan kepercayaan ataupun akidah yang benar mesti ada dalam hati kita. Iaitu akidah apa sahabat? Akidah apa sahabat? Akidah apa sahabat yang wajib ada dalam hati kita ni? Yang kedua ni. Jawab sikit, komen sikit. Akidah apa sahabat? Ya, benar. Ahlu fikir, ahli sunnah wal jamaah. Lagi komen lagi. Jangan malas, tulislah sikit. Bazir tu tulisan banyak tak nak guna. Tulisan banyak tu tak nak Akidah apa sahabat? Ya, terima kasih. Yang respon terima kasih. Allah saja yang balas budi baik antum. Ahli sunnah wal jamaah. Lagi pegang ahli sunnah wal jamaah. Lagi. Komen. Jangan malah komen. Biar kita ni berinteraksi, ada interaksi di antara satu sama lain. Biar ilmu ni disampaikan, biar sebut akidah lain. Biar kita ni menyampaikan ilmu dan menerima ilmu ni, makna dalam keadaan kita seronok sahabat. Yang memberi pun seronok, yang terima pun seronok. Saling redha meredai, berkongsi dengan redha, dengan redha. Saya bagi dengan saya seronok, sahabat terima dengan keadaan seronok. Barulah berkah ilmu insya-Allah.
Akidah ahli sunnah wal jamaah. Mana kita nak tahu akidah ahli sunnah wal jamaah ni? Mana kita nak dapatkan akidah ahli sunnah wal jamaah ni? Inilah dalam kitab ni. Di antaranya dalam kitab ni lah sahabat. Sebab tu saya nak bacakan kitab ni supaya dapat melengkapi keperluan kalian semua, supaya dapat melengkapi kepentingan kalian semua, dapat menolong kalian melengkapkan agama yang ada dalam diri kalian, supaya kalian dapat bantu kalian menyempurnakan agama dalam diri kalian. Sebab tu saya nak baca kitab ni. Saya banyak baca kitab-kitab tauhid ni kerana nak berkongsi benda-benda yang sangat penting, yang ramai orang tak tahu, yang ramai orang tak pedulikan, yang ramai orang tak nak ambil kisah. Cuma di antara kalian-kalian ni sahaja yang memandang penting benda ni. Alhamdulillah. Terima kasihlah banyak-banyak. Kita pakat-pakat. Jangan risau sahabat. Ramai yang tak nak belajar ilmu akidah ni, jangan risau. Orang yang duduk dalam benda benar, benda baik ni memang sedikit daripada dulu lagi. Orang-orang yang baik, orang-orang yang Allah sayang, orang-orang yang Allah kasih, orang yang benar ni sikit sahabat. Mana ramai penduduk syurga dengan penduduk neraka? Ramai penduduk neraka daripada penduduk syurga. Sebab tu kita jangan rasa down apabila kita duduk dalam kuliah kita tak ramai orang. Jangan rasa down. Lepas tu kita tengok dalam live hiburan seronok-seronok, gelak ketawa, beratus orang, beribu orang. Tak pelik sahabat, tak pelik. Dah memang itulah. Dah memang itulah perjalanannya, dah memang itulah rukunnya. Yang dah memang itulah adatnya. Benda yang lara, benda yang lara-lara, benda yang tak ada memberi faedah akhirat, benda yang tak ada memberi faedah dalam ibadat, memang ramai orang suka, memang ramai orang seronok. Tetapi benda-benda yang baik, yang bersangkut paut dengan ibadat, yang nak memperbaiki akhirat, yang nak mendekatkan diri kita dengan Allah, yang nak membersihkan hati kita, ini memang kelompok yang sangat sedikit sahabat. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita duduk dalam kelompok yang sedikit ni. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami, himpunkan kami di dalam kumpulan yang sedikit itu. Iaitu kumpulan orang-orang yang Allah kasih, yang Allah sayang, yang Allah bimbing, yang Allah ampunkan, yang Allah redha. Tak apa, kita tak ramai pun tak apa. Kadang-kadang nafsu kita ni macam tu. Nafsu kita ni macam tu. Malah lah nak duduk kelas kuliah ni, orang sikit, tak ramai pun yang belajar. Yang tu lagi ramai. Yang tu seronok-seronok tu beribu, ratus ribu, puluh ribu. Yang nak cari dalam grup-grup yang nak cari follower, beribu-ribu orang, beratus-ratus orang nak cari follower, duduk dalam grup tu sebab saling nak berkenalan kerana nak cari follower. Yang nak cari ilmu tak ramai, yang nak duduk berkumpulan mencari ilmu tak ramai. Jadi tak pelik sahabat. Tak pelik. Amin. Doa yang baik-baik, insya-Allah. Moga Allah istiqamah, beri istiqamah pada kita. Jadi kita ni kena duduk dalam jamaah, kena duduk dalam berkumpulan. Saya ulang balik, siapa yang nak tahu jadual kelas, benar tu bahasan benar tu. Siapa yang nak tahu jadual kelas pengajian, nanti boleh DM saya. Saya akan bagi nombor WhatsApp saya, nanti saya masukkan dalam grup. Di situ nanti kawan-kawan semua yang saya kasihi boleh tahu jadual-jadual waktu pengajian. Boleh DM saya. Saya pasti, insya-Allah pasti saya balas, tapi boleh jadi lambat ataupun cepat, tengoklah. Tolong tap skrin sahabat, share-sharekan insya-Allah. Okay? Waalaikumsalam warahmatullahi yang baru masuk. Terima kasih. Okey, teruskan lagi. Dan yang ketiganya, untuk melengkapkan seseorang itu menjadi apa tadi? Menjadi Islam, menjadi Muslim yang sempurna. Amin. Yang sempurna iaitu mana? Melengkapi agama itu tadi. Yang ketiganya ihsan. Yang ketiga ihsan. Yang pertamanya Islam, yang keduanya iman, yang ketiganya ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ni ada yang ulama menterjemahkan dengan ikhlas.
membuat sesuatu semata-mata kerana Allah. Dia melakukan sesuatu ibadat seolah-olah dia sedang melihat Allah Ta'ala. Ataupun mudah kita nak faham begini, ihsan ni adalah kelakuan hamba melakukan ibadat seolah-olah, ataupun bukan seolah-olah, dalam keadaan dirinya sedar dan dirinya yakin yang dia sedang dan sentiasa diperhatikan, dihitung oleh Allah. Jadi dengan sebab pengenalan dan i'tikad dia yang sedemikian di dalam hatinya, sentiasa dia tahu, sentiasa dia sedar dan dia meyakini yang dia sentiasa duduk dalam perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat daripada tu, dia akan berusaha membuat sesuatu ibadat tadi menempati cara-cara yang Allah suruh pada zahirnya dan pada batinnya, kerana dia takut seandainya dia melakukan menyalahi dengan cara dan rukun-rukun yang diperintah oleh Allah, lalu dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia akan dibenci oleh Allah, lalu amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Dengan sebab itulah muhsinin ni, orang yang di dalam dirinya ada sifat ihsan ni, dia melakukan ibadat sebaik-baik mungkin. Dia akan pastikan setiap amalan ibadat itu mesti betul seperti mana yang Allah suruh. Seperti mana yang Allah suruh. Kerana dia yakin dia akan diperhatikan. Dia sentiasa diperhatikan oleh Allah. Allah akan mengira-ngira dia sentiasa. Zahirnya dia jaga, batinnya pun dia jaga. Zahirnya pun dia jaga, batinnya pun dia jaga. Contohnya dalam hatinya, meskipun orang lain tak dapat melihat keadaan hati dan tak mengetahui keadaan hati, tetap dia berusaha menghadirkan niat yang ikhlas. Dia akan jaga hatinya daripada memiliki penyakit ujub, riya, takabur, sum'ah. Dia akan jauhkan hatinya daripada apa? Daripada dengki dan sebagainya. Kerana apa? Dia yakin dia sentiasa tidak boleh melepaskan diri daripada perhatian dan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dimaksudkan dengan ihsan tadi. Syirik khafi. Ini yang dimaksudkan dengan ihsan tadi. Dia akan buat amal sebaik mungkin, dia akan jaga sebaik mungkin, dia akan cuba buat yang terbaik sekali kerana dia yakin Allah sedang memerhatikan dia. Dan dia yakin amalannya itu tadi dicatat oleh malaikat-malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan orang yang ada ihsan ni, dia tak peduli duduk dalam khalayak ramai, duduk seorang diri, dia akan terselamat, terbebas daripada maksiat zahir dan maksiat hati. Itu yang dimaksudkan dengan apa? Yang dimaksudkan dengan ihsan. Maka apabila berhimpun tiga ni, iman, Islam, ihsan, maka lengkaplah Islam seseorang itu. Lengkaplah agama seseorang itu. Maka lengkaplah agama seseorang itu. Okey. Bermula Islam itu. Sambung lagi sikit lagi. Bermula Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia barang oleh Nabi SAW daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah. Okey, sekarang ni musannif nak terangkan kepada kita apa yang dikenaki dengan Islam. Tadi saya dah sebut dah banyak kali. Tapi ni baru sampai tempat ni. Islam itu ialah mengikut dan menerima oleh zahir seseorang. Apa maksud mengikut? Mengikut ni tubuh badan kita, sahabat. Tubuh badan kita ni mengikut apa yang Allah suruh. Allah suruh solat, kita solat. Allah suruh tutup aurat, kita tutup aurat. Allah suruh mengaji agama, kita mengaji agama. Itu maksud Islam tadi. Kemudian satu lagi, menerima oleh zahir. Apa maksud menerima oleh zahir? Lidah kita ni, lidah. Menerima zahir ni makna lidah. Lidah kita mengiyakan, lidah kita membenarkan, lidah kita bersetuju dengan segala hukum hakam yang dibawa oleh Nabi SAW yang kita ketahui dengan mudah tadi. Contohnya pasal semayang, contohnya pasal puasa, contohnya agak haram, judi haram, itu yang dimaksudkan dengan urusan agama yang kita ketahui dengan mudah. Maka lidah kita membenarkan Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Lidah kita membenarkan solat di waktu itu wajib, menuntut ilmu fardu ain itu hukumnya wajib. Lidah kita. Itu yang dimaksudkan dengan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia oleh Nabi SAW daripada segala barang yang diketahui daripada agama dengan darurah. Artinya dengan tiada fikir dan bicara.
Maksudnya perkara agama yang diketahui dengan mudah ni maknanya tak perlu nak fikir panjang, tak perlu nak bawa datang dalil, mana bukti, tak payah, mana ayat Qurannya, mana hadisnya, tak perlu. Dengan tak melihat dalil tu pun kita dah tahu, kita dah maklum ini urusan yang ada dalam agama Islam. Contohnya mana? Seperti mana? Dan bicara seperti 2 kalimah syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah, semua orang tahu. Tak perlu nak belajar, nak minta dalil hadis, mana dalil hadis, mana dalil Quran, mana dalilnya, kita kena bersyahadah, tak payah, benda tu mudah aja. Semua orang tahu dah, budak kecil pun tahu, orang kafir pun tahu. Dalam Islam ni ada syahadah. Dan contoh lain, sembahyang, makna solat 5 waktu ni semua orang maklum. Dia tak belajar agama pun dia tahu solat 5 waktu tu wajib. Dia tak belajar agama pun dia tahu puasa itu wajib. Dia tak belajar agama pun dia tahu arak tu haram, judi itu haram. Itu yang dimaksudkan dengan pekerjaan agama yang diketahui dengan darurah. Boleh tak sahabat? Terang tak? Nyata tak? Faham tak? Nak berhenti dah ni? Faham? Boleh. Alhamdulillah. Faham tak? Urusan agama yang diketahui dengan darurah tadi. InsyaAllah. Okey? Jadi mana-mana saja urusan agama yang diketahui dengan mudah ni, lidah kita membenarkan, lidah kita mengiyakan. Tidak lawan, tak lawan. Lidah kita tidak mengatakan sebaliknya. Contoh, dia kata, semayang tu tak wajib. Puasa tu tak wajib pun. Arak tu boleh, judi tu boleh. Tu makna melawan. Ni tak. Islam iaitu lidahnya membenarkan Allah Tuhan, membenarkan Muhammad Rasul, dan membenarkan hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam yang diketahui dengan darurah. Habis. Dan dikendaki dengan mengikut dan menerima itu, iaitu mengaku lidah. Lidahnya mesti mengaku. Mengaku makna lidahnya membenarkan dengan barang yang tersebut itu. Jangan melawan. Lidahnya jangan lawan. Allah dah wajibkan solat, maka lidah jangan kata solat tak wajib, itu namanya lawan. Arak tu haram, jangan lawan, jangan lidahnya lawan. Arak tu boleh, maka itu lawan. Bila lawan namanya kufur, tak beriman, na'udzubillah, tidak Islam dah. Dan tiada menolakkan dia. Dia tak tolak dengan lidah dia tak tolak, meskipun dia tak solat, tapi lidahnya tetap mengaku, aku ni, meskipun aku ni tak solat, aku tahu aku berdosa, sebab solat ni hukumnya wajib. Aku tahu solat ni hukumnya wajib. Aku tahu aku berdosa dalam keadaan aku meninggalkan solat. Itu namanya dia Islam. Lidahnya membenarkan lagi meskipun dia tak buat. Ataupun dia minum arak, tapi dia kata hukum minum arak ni haram. Aku tahu. Aku minum arak ni dosa besar. Aku tahu. Hukum Allah tu betul. Yang haram tu haram, yang wajib tu wajib. Cuma aku ni, malahnya aku ni, selalu buat alasan, contohnya, aku yang sengaja melanggar hukum-hukum Allah tu. Aku ni pendosa, aku ni ahli maksiat. Maknanya orang yang macam ni, meskipun dia melakukan maksiat, tapi tetap menjunjung hukum hakam Allah. Jangan kita jadi ahli maksiat, dahlah satu ahli maksiat, lepas tu menolak pula hukum Allah. Ini na'udzubillah min zalik. Ini paling celaka sekali. Ini golongan yang paling celaka sekali. Dahlah buat maksiat, kemudian dilawan pula hukum Allah. Dia tak solat, kemudian dia kata, solat tu tak wajib, sebab itulah aku tak solat. Fardu ain tu tak wajib, sebab itulah aku tak mengaji. Tutup aurat tu bukannya wajib pun, sebab itulah aku tak nak tutup aurat. Arak tu sebenarnya boleh je. Judi tu boleh je. Apa salahnya? Na'udzubillah min zalik. Ini kafir, ini syirik, ini murtad. Terang-terang zahir lidahnya melawan apa yang diwajibkan oleh Allah dalam agama tadi. Okey, hati-hati sahabat. Hati-hati. Waspada. Dan tiada menolakkan dia. Dia tak tolak. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun. Tengok, sekalipun dia tak beramal. Seperti meninggalkan ia akan sembahyang. Dan umpamanya selama-lamanya. Meskipun dia tu tak pernah sembahyang daripada akhir balik sampailah dah 60-70 tahun, tak pernah sembahyang pun, tapi tetap lidahnya mengaku dan membenarkan bahawasanya solat 5 waktu itu, solat Jumaat itu hukumnya fardu wajib.
Aku tahu aku berdosa, aku tahu aku maksiat dengan Allah sebab aku langgar perintah-perintah Allah ni. Baru betul. Wasammaituha, ya Allah, mana pula pergi tadi? Dan tiada diamalkan dia sekalipun seperti meninggalkan dia akan sembahyang. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Rukun Islam tu ada 5. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Okey. Tandakan situ, sahabat. Tandakan situ, muka surat 6. Muka surat 6. Okey, tanda-tanda muka surat 6. Nanti ada free lagi kita sambung insya-Allah. Nanti kita sambung insya-Allah. Nanti lama-lama nanti bersambung dah dengan kuliah-kuliah yang kat tengah-tengah tu. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak sahabat yang join. Apa-apa kita tutup kelas dulu, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli qudri untha wa dzakar. Allahumma khallisna ya Allah mimma ana fihi khalasan jamila. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا يا الله إلى أحسن الحال اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ما ينفعنا ربنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل قطر أنثى وذكر وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih sahabat. Kelas dah habis dah. Kelas dah habis dah. Alhamdulillah. Ya Rabb, ya Rabb. Sama-sama. Sahabat ta'aruf diri sikit sahabat. Ta'aruf diri sikit. Ni tak boleh kan, dia tak nampak. Cuba ta'aruf diri sikit. Daripada mana? Kita tak pernah kenal pun ni. Cuba ta'aruf sikit. Masya-Allah. Masya-Allah. Cuba ta'aruf sikit. Singapura. Azman daripada Singapura. Azman Singapura Ada lagi yang lain Singapura ni. Kelantan, Malim Jaya, daripada Kedah, daripada Kuantan, alhamdulillah. Dari Sungai Buloh, daripada Pahang, alhamdulillah. Esok kat RNM insya-Allah. Besok insya-Allah tu, tapi tak tahu lagi. Besok ada kuliah. Besok ada. Daripada Pahang, daripada Teluk Intan, daripada Aikeru, alhamdulillah. Aikeru boleh datang lah rumah ngaji Melaka, Bukit Beruang, besok ada kelas. Saya kat sana besok, Padang Temuan Sari. Daripada Perak Carga, alhamdulillah. Saling bersahabat, saling berkenalan kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Besok mana? Macam tu lah, besok cuti. Ada, abang-abang ni cakap tadi. Abang tu kata nanti confirm balik. Dari Mantai. Abang apa? Ismail kata tadi ada. Banyak yang kotor ni. Kemudian apa daripada Penang. Alhamdulillah Penang ada. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni nikmat Allah daripada Selangor. Boleh. Siapa yang nak undur diri, ada tugasan yang sebenarnya sila. Tinggal di mana? Saya tinggal di Melaka. Undur. Boleh. Silakan. Siap-siap nak solat asar tu. Yes. Okay. Terima kasih banyak yang ada support. Terima kasih yang support saya punya TikTok affiliate. Terima kasih banyak. Kampung Gelam Melaka. Kampung Gelam Melaka. Alhamdulillah Masjid Kampung Gelam. Baik. Sila sahabat. Boleh sila undurkan diri baik-baik. Jangan langgar barang kat belakang tu. Nak undur diri baik-baik, tengok sikit belakang Dia undur terlanggar nanti apa-apa benda. Bismillah. Balik dulu. Waalaikumsalam. Boleh.
Sila undur diri. Baik-baik undur diri. Terima kasih. Itu adab namanya. Itu adab akhlak Subhanallah. Boleh undur diri tapi perhati baik-baik. Banyak macam kita kes ni riba kita tak perasan langgar kita orang belakang. Undur diri sambil perhatilah. InsyaAllah. Terima kasih yang ada support saya punya TikTok shop, yang ada beli kitab, yang ada beli barang-barang dalam tu, yang beli minyak wangi dalam tu. Terima kasih banyak-banyak. Wan Sayud. Terima kasih. Boleh jumpa lagi nanti insya-Allah. Baik Azman, terima kasih Azman. Nanti rakaman kongsi dengan kawan-kawan Boleh jadi ada kawan-kawan yang tertinggal butir-butir penting. Abang Azhar, terima kasih Abang Azhar. Oh, okey. Mohon maaf jika ada tak. Antum semua baik-baik semua, bagus semua, jaga adab semua. Mudah-mudahan Allah rezekikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Beri taufik untuk kita beramal. Boleh nak uruskan filem Ustaz box office. Terima kasih. Baik. Sila bismillah drive through. Terima kasih sudi hadir. Siapa pun nanti ajak kawan-kawan yang lain ajak kawan yang lain, kita ajak kawan yang lain, war-warkan, kempen-kempenkan supaya ramai lagi kawan-kawan kita boleh belajar. Jangan pilih siapa dia, jangan peduli siapa dia. Kita ajak kerana Allah. Supaya masing-masing dapat petunjuk daripada Allah, dapat hidayah daripada Allah, dapat rahmat daripada Allah. Daripada rahmat dan petunjuk Allah itulah nanti boleh berubah daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik, insya-Allah. Terima kasih. Okey, pukul 4.45 okey nak end live. 4.45 nak end live. Jadi kalau ada kawan-kawan yang nak tengok dalam beg tu barang nak beli cepat-cepat.